Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Fida Selamat dalam segmen Bicara Minda di ruangan channel YouTube saya. Okey, jadi hari ini saya ingin mengulas petang ini saya ingin mengulas sedikit berkenaan dengan dua persoalan yang ditanyakan kepada saya. Banyak saya dapat soalan itu tentang pada hari ini. Yang pertama adalah status bagi pembayaran terkini di dalam account, dan yang kedua pula adalah berkenaan dengan status pembayaran di bank masing-masing. Okey. Yang pertama bagi status pembayaran terkini di account. Okey, sebenarnya semakkan ni boleh dibuat daripada daripada semasa ke semasa, sebab tak semestinya kita yang memohon ubah suai amount pada 8 Mac semuanya akan mendapat kemas kini terkini berkenaan dengan bayaran anda pada tarikh yang sama. Contohnya kalau saya membuat pengubahsuaian pada 8 Mac dan saya mendapat kemas kini bagi pembayaran terkini di laman web account pada semalam 10 Mac. Tapi tak semestinya juga rakan saya yang buat pengubahsuaian amount pada 8 Mac akan mendapat kemas kini bagi tarikh pembayaran pada semalam juga. Sebab tu pada hari ini juga masih ada lagi ramai lagi yang masih belum dapat sebarang kemas kini terbaru berkenaan dengan tarikh pembayaran terkini untuk IC mereka. Okey. Jadi semakan perlu dilakukan daripada semasa ke semasa, dan kita perlu faham di samping pengubahsuaian amount, permohonan baru juga dibuka, dan juga ada juga prosesan-prosesan untuk perkara lain yang perlu dilakukan oleh staf KWSP. Jadi sudah tentu kita punya permohonan pengubahsuaian amount ni mengambil sedikit masa. Okey. Yang kedua adalah berkenaan dengan bayaran. Okey. Contohnya hari ini tarikh pembayaran adalah yang diterima dikemas kini dalam website account adalah pada 11 Mac. Jadi ramai yang tanya, dah masuk belum Maybank ni, Maybank Kuching dah masuk ke belum, Public Bank Arostak dah masuk ke belum, CMB Kulim apalah. Okey. Jadi kaedah dia mudah saja. Sebenarnya data pembayaran ini dihantar oleh KWSP kepada pihak bank. Jadi pihak bank akan membuat pembayaran. Dia, kalau tak salah saya ikut yang saya tahu, dia macam sekarang ni dihantar by apa saya tak pastilah, tapi kalau macam dulu penghantaran data tu macam disket. Dalam tu ada entry, data entry nama-nama kita. Jadi pembayaran tu apabila server di bank ni dia run disket tu, jadi waktu tu sistem dia akan push untuk membuat pembayaran bagi setiap pemohon yang nama dia ada dalam disket tu. Ni dululah yang saya ni. Jadi sekarang dia punya konsep dia pun sama. Okey, jadi sebab tu pada 11 hari bulan Mac, contoh sekarang pada pukul 5.19 petang. Okey, 5.19 petang, Maybank di kawasan yang sama, katalah contoh saya Maybank Taiping. Okey kan, di Maybank Taiping A dapat dah bayaran tapi B tak dapat. Namun dalam account A dan B, kedua-duanya tarikh pembayaran bagi pengubahsuaian amount adalah 11 Mac. Okey, jadi kita kena faham, mungkin nama A berada dalam batch yang awal untuk pembayaran, manakala nama B pula berada pada batch yang kemudian. Mungkin nama B ni batch dia selepas pukul 1 tengah hari. Jadi dalam kaedah transfer untuk pembayaran ni, dia menggunakan kaedah IBG, Interbank Gyro. Fund transfer ni dia mengambil masa sekurang-kurangnya 1 hari. Jadi dia punya kaedah pembayaran dia ada masa. Kalau kata bank tu buat pembayaran sebelum pukul 8 pagi, bayaran yang akan diterima pada belah petang adalah selepas pukul 4 petang. Bayaran pada pukul 10 pagi, bayaran diterima pada sebelah, kalau tak salah pada 6 atau 7 petang. Jadi dia berperingkat. Yang bayaran pada 1 tengah hari akan diterima malam, dan bayaran yang selepas pada pukul 3 petang ni, kalau tak salah saya, dia akan terima pada pukul sebelum pukul 10 pagi keesokan hari. Jadi sebab tu walaupun satu bank yang sama, okey, katalah kita ni 5 sahabat, 5 bersaudara, kita membuat permohonan pada waktu yang sama dan kita menggunakan bank yang sama, tetapi kemasukan bayaran tu tidak akan sama sebab dia bergantung kepada batch pembayaran kita. Okey, jadi
Sebenarnya soalan-soalan seperti Maybank ni taping dah masuk ke belum, aku Maybank taping dah masuk aku belum, sebenarnya tidak berapa membantu sangat lah kalau pada saya lah, sebab dia akan menyebabkan orang lain yang mungkin tak ada internet banking dan sebagainya, satu hari cuba bayangkan dia perlu keluar rumah beberapa kali hanya disebabkan dia baca dalam Facebook belah pagi pukul 9 ada orang share Maybank taping dia dah masuk, dia pergi dia check dia bilang tak ada, tengah hari dia ambil nak sekolah dia pergi check lagi sebab dia nampak tengah hari pun ada orang masuk, dia check lagi tak ada, lepas dia balik, lepas tu pukul 3 saja dia nampak pula mesej lagi dah masuk, lepas asak dia pergi lagi, maksudnya satu hari dia perlu pergi 3, 4, 5 kali. Jadi saya rasa benda-benda macam ni tidaklah sangat membantulah. Ini pandangan peribadi saya lah. Anda nak berkongsi tu tidak ada masalah lah. Tapi kalau anda bertanyakan, contoh macam saya kata tadi, tanya public bank mana, public bank Shah Alam dah masuk ke belum, itu sebenarnya kurang tepat lah, sebab ada yang dah masuk dan ada yang tak masuk. Kalau kata RHB ni pula dia lain, tempat RHB ni dia dapat direct tapi dia still mengikut batch juga. Jadi saya rasa itu saja saya nak cuba sampaikan dan jelaskan pada petang ni. Jangan risau, yang buat ubah swipe amount tak ada siapa pun yang dia tak ada status gagal, dan dia juga tak ada semakan, sebab selagi mana anda boleh tarik, maksudnya anda layak untuk mengubah swipe amount. Cuma kemas kini dia saja bila, dan sudah tentu dia akan mengambil masa. Sama juga dengan pembayaran. Pembayaran kalau dah keluar tarikh pada 11 bulan, maksudnya PBSP dah hantar kepada RSP. Cuma RSP saja dia punya batch pembayaran tu berperingkat, kita tak tahu kita berada di batch yang mana. Lagi satu tadi apa dia tadi terlintas, terlupa dah pula. Tak ingat dah. Tak apalah, kalau kata saya tak ingat dia, saya tinggal kat ruangan komen lah. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Harap semua jelas. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh tanya saya di ruangan Facebook ataupun di ruangan komen di YouTube saya. InsyaAllah saya akan balas ikut waktu lapang saya lah. Jadi bagi yang menonton ni dan yang masih belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk share, kongsikan video ni kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Okey, jadi terima kasih banyak kerana datang kepada channel Video Selamat. InsyaAllah kita jumpa lagi jika ada sebarang perkembangan terkini ataupun sebarang penjelasan yang saya perlu jelaskan daripada persoalan-persoalan rakan-rakan semua. Okey, itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.